Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. So setan duduk kat mana tadi? Kita sama balik. Dia suka dekat tempat macam mana? Jadi nafsu tu yang kita nak bincang ni, dia ada 7 martabat nafsu yang semalam saya sudah sebut. Daripada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah. Kamil mukamil paling tinggi. So yang saya nak sebut yang ni sebelum solat ni, kita tak lagi Jumaat lah, kita kira ini kutubah lah kot ya. Macam kutubah Jumaat lah kot hari ni. Okey. So jadi 3 nafsu dulu. Yang nafsu ni duk berkawan dekat dengan syaitan. Syaitan cukup suka orang yang ada nafsu ni. Pasal senang dia nak twist. Dia twist gitu je, orang tak ada fingertip je. Yang pertama amarah. Amarah ni nafsu paling hina, paling keji. Sebab Tuhan sebut dalam Quran innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu yang sangat mengajak kepada kejahatan, amarah. Amarah ni kalau nak tengok dalam sudut orang kafir tu. Kalau kita macam orang kafir je dah hambat dunia ni tu, serupalah dengan orang tu. Dia senang je nafsu ni. Kamu ikut siapa sekarang ni? Kamu ikut macam tu. Macam itulah. Terdetik di hati tu, nanti kita listkan perbuatan-perbuatan tu. Terdetik dekat hati kita tu, itulah nafsu kita kat situ. Jadi nak buang macam mana? Nafsu ni yang paling rendah. Jadi yang di diri yang di tahap ini Al-Quran sifatkan sebagai apa? Orang yang suka kepada keburukan dan kejahatan. Cukup suka benda jahat. Kalau dia buat kebaikan pun buat syarat je. Kalau nak pergi sedekah ke orang pun, dia akan tempel siap-siap dah. Ni daripada persatuan dia lah. Ni dia punya nama. Kalau cek pun cek hak boleh buang 3-4 kilo punya berat cek tu. Tunjuk ni dia bagi kebaikan dia. Dia macam ni. Ni bukan Islam suruh. Sebab tu Nabi kata kalau sedekah, sedekahlah dengan tangan kanan, tapi tangan kiri jangan tahu. Sembunyi-sembunyi sedekah. Tak payahlah kita nak berjalan ni musim Covid ni, kita pun pergilah bagi barangan sumbangan kita kat orang susah. Tapi belakang kita ada seorang, kau ambil video nanti kita masuk dalam grup ke bagi orang tengok. Kau nak buat kerja nak tunjuk kat orang, kau nak buat kerja apa? Ni nafsu ni kena jaga. Dia cukup licik. Nafsu tu duduk kat kita ni, nafsu tu. Okey. Kemudian yang keduanya, kita pergi pula. Yang ringkas-ringkas je lah. Nak masuk zuhur dah. Nafsu lawamah. Nafsu amarah, bila kita berusaha, beramal, berzikir, sampai kita dapat keluarkan dia, dia akan berubah menjadi nafsu lawamah. Dia naik satu tingkat lagi. Orang yang di peringkat ni, lawamah ni, dia dah ada kesedaran. Ada mula insaf. Dia kata dia dulu jahat lah. Ada nak bertobat dah. Tambah lah ni pula makan pun dah kurang, tak ada dah. Mulalah teringat ke Tuhan. Nak buat baik tapi tak tahan lama. Dan sekejapnya habis Covid ni, seronok balik, dah meloncat pula. Dah meloncat seronok pula, dah terlupa dah masa dia susah kemarin tu. Walaupun dulu dia memang jahat sangat. Tu ni peringkat ni. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, Tuhan kata, Tuhan bersumpah, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Ni Allah kata dalam Quran ni. Ketika itu masa ni timbullah perebutan antara nafsu dengan akal dia. Nafsu nak ajak ke jahat. Dia dah mengaji dah ni, dah mula mengaji dah ni, dah reti dah, akal tu dah mula ada syarak dah kat akal dia tu. Akal kata, tak payahlah bang, tak boleh ni, syarak tak bagi. Syarak kata kita orang Islam ni kena taat kepada Allah, kena tegak amar ma'ruf nahi munkar. Itu kata akal, duk perang dengan nafsu. Jadi orang yang ada nafsu lamah ni, dia kata susah macam ni bang, kita nak buat macam mana ni? Jadi dia ni macam ni lah kot, ingat kita buat dulu, tak apa, esok kita taubat lah. Dia macam ni, lawamah ni, dia macam lalang. Macam lalang, kanan boleh, kiri boleh lagi, tapi nak baik dah. Nak baik dah tapi tak boleh baik lagi. Macam semalam saya sebut, dia berjalan atas jalan, nampak air yang kita panggil Fata Morgana tu, mirage tu dia kata laut dah. Wah, tu bukan laut lagi, itu baru apa nama ni, reflection cahaya yang kata mirage tu. Jadi itu macam ni. Jadi dia tak boleh lagi nak tinggal benda maksiat. Dia masih lagi nak buat, tapi buat baik buat juga. Pergi masjid pun kena mula dah. Dulu tak nak pergi masjid. Tapi pergi masjid pun cerita habis kat orang, canang habis.
Semua orang pekat tahu. Masuk dalam apa ni, FB lagi. Masuk dalam FB ni panggil apa? Facebook, tempat ratapan. Ratapan ni ada dua jenis. Satu dekat Israel no, dinding yang orang Yahudi duk pergi meratap no, merayu, mencerita habis masalah dia. Lah ni orang ratap pula dalam FB. Lepas tu jahatnya FB ni tempat ratapan, cerita habis dalam tu. Oh dia sekarang ni dia kat sini, dia itu dia ni. Bangga sangatlah orang masuk FB ni, cerita habis. Sampai rumah tangga mencerita habis, rongkai, londeh habis cerita kat orang dalam FB ni. Ni tempat maksiat paling jahat kali. Itulah yang Dajjal buat platform tu supaya kita tu cerita hai rumah tangga kita, hai peribadi kita. Rongkai habis, tunjuk habis satu dunia sampai Dajjal pun tengok. Kalau zaman Firaun dulu, yang tahu Firaunnya kat Mesir. Zaman sekarang ni satu alam ni tahu. Semua orang tahu apa berlaku kat rumah kita. Teruk tak teruk kita rupa itu. Ni nafsu apa ni orang macam ni. Jadi inilah kata dia nak buat baik tapi dia nak tinggal jahat, nak buat baik tapi cerita habis kat orang. Kau dah diam sudahlah. So jadi kita kena usaha. Lepas tu bila kita duduk kat sini, lepas tu kena ada guru. Kalau dalam keadaan tarikat, orang macam dia dikurungnya. Duduk dalam zawiyah tu, duduk kat pondok dia kurungnya, berzikir dulu, kena beramal, berzikir, puasa lah itu sampai keluar. Sampai hilang jahat tu. Dia kena uzlah tu. Ni tengah uzlah lah ni kita ni. Ni rasanya lepas ni uzlah pula lagi. 14 hari lagi. Tengoklah insya-Allah. Sebab dia biasanya 40 hari. Kalau nak berhenti nak COVID ni kan. Itu kalau ikut daripada segi Ibn Sina dia kata. Jadi, okey. Jadi lawamah ni itulah martabatnya, kita nak tinggal ke tempat yang lebih baik, maka ni nama dia lawamah. So jadi bila orang sebut nafsu lawamah, teruk juga. Ni nak lepas ni bukan senang. Memang rumit. Kalau duduk di rumah seorang-seorang sendiri tak payah. Memang rupa itulah macam mana hidup adalah ni, itulah rupa dia. Tak keluar-keluar daripada jahat. Sebab nak pergi kepada baik itu kena ada penolong, kena ada wali penolong. Siapa? Kena ada Allah tolong. Tapi nak sampai kepada Tuhan, kita dah lah tak kenal Tuhan. Nak kenal Nabi lagi jauh. Maka kita carilah guru mursyid yang dekat kita, siapa-siapa yang boleh kita ikut, bagi guideline kat kita, tolong bantu kita, kan? Untuk kita keluar daripada nafsu yang jahat kepada nafsu yang baik ni. Okey. Jadi itu yang ni dulu. Okey, kita berhenti sekejap ni. Baik, kemudian yang apa ni, yang satu lagi ni nafsu mulhammah. Mulhammah tu pun kadang disebut mulhimah, nafsu tu Jadi dalam Qurannya disebut nafsu mulhimah dalam firman Tuhan tu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaan tu. Ni nafsu dia ni kat sini. Jalan takwa tu yang kita bincang panjang agak semalam tentang bagaimana Tuhan menyebutkan tentang jahat tu dulu, kemudian datanglah takwa tu kepada Allah. Dia dah mula makin tinggi dah nafsu ni. Jadi di peringkat ni rupanya baru nampak jalan untuk menuju Allah. Yang masa nafsu lawamah tu dah nampak dah, tapi dia jadi lalang. Sekejap dia okey, sekejap dia tak okey. Kejap dia okey, kejap dia tak okey. Jadi dia nak pindah tu macam mana kedudukan dia, tak mampu lagi. Maka bila sampai peringkat mulhimah ni, Allah dah tunjuk dah kat dia jalan. Inilah cara Allah nak, bila Allah nak seorang tu jadi baik, maka Allah akan ilhamkan kebaikan pada dia. Bila kita buat kuliah mengaji macam ni, bukan senang nak mengaji ni pun setengah mati. Tapi alhamdulillah dengan sebab COVID ni pun, maka tertubuhlah kita punya jemaah kita dalam pengajian ni, walaupun ala kadar. Saya pun sebenarnya tak mampu dah nak bincang dengan kamu semua ni kan. Kalau lebih baik saya rasa ini yang saya nak cerita ni benda-benda fardu ain, asas dulu kan. Bukan senang lah kita nak jadi baik tu, kena ada orang tunjuk kita. Macam kita ni macam orang buta lah. Kalau ada tongkat kita rasa survive, kalau tak ada tongkat nak jalan tak boleh, teraba-raba dalam gelap. Macam itulah juga kepada ilmu ni. Maka bila mencapai darjat mulhammah ni, jadi insya-Allah, sebab Allah kata apa dalam firman itu, Allah kata maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah, petunjuk kepadanya, nescaya ia melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Ni alhamdulillah. Jadi saya tengok dalam grup yang kita buat ni pun, dan nombor 2 pun makin bertambah dah. Duk mesej, ustaz ni tak boleh masuk, ustaz dah penuh, dah full lah. Kemarin kamu tak nak masuk, tak nak ngaji, kalau boleh tak nak ngaji, dengar duk ceramah ni tak tahan telinga. Marahlah ustaz suka marah. Bukan. Kuliah ni tegur, dia kena tegur kepada manusia. Nak tegur kat lembu, wahai lembu, tak payah. Lembu tu Allah kata wahai lembu, mu makan rumput. Lembu tu makan rumput. Manusia ni, wahai manusia, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik. Dia bantai juga syubhah ke, yang penting KFC ke McD, tak tahulah benda lagi yang dia duk makan tu, kita pun tak faham halal ke tak halal, kita tak tahu.
syubhah ke, itu manusia. So jadi teguran kita ni hanya kepada manusia, pasal manusia tu yang ada nafsu, yang ada hati. Baik. Kemudian bagaimana keadaan orang yang ada nafsu mulhimah ni? Iaitu apabila dia rasa nak buat baik, dah rasa berat pula nak buat baik ni dah naik nafsu dah ni, dia dah berzikir daripada nafsu lawamah tu naik dah, Allah angkat naik, Allah dah tunjuk jalan kat dia. Tapi bila nak buat baik, hai berat pula lah kan. Bila panggil mengaji je, okey saya kat KM lah ni, kita ada kuliah, kita nak buat kuliah dekat mana kita punya office, dekat kita punya dekat Ampang Pandan Indah tu. Pakai tak jawab mesej habis. Pukul 11 sekarang pun jawab, atau pagi esok, Ustaz semalam sorry Ustaz, saya ada meeting lah. Macam tu. Meeting dunia yang kita nak bawa ke akhirat tak nak. Tu macam tu dia jadi berat, ngelak macam tu. Tapi tak apalah, niat tu ada nak jadi baik tu. Baik. Kemudian dalam keadaan bermujahadah tu, dia duk buat kebaikan. Masa itulah bila datangnya hidayah tu dalam hati kita, kita punya rasa takut kepada kemurkaan Tuhan dan neraka ni. Kita cerita gini. Masa mula-mula COVID serang tu, masa kita kena kuarantin, cuba apa perasaan kamu semua kat sini? Maknanya semua orang kita terasa cukup takut masa tu, kita rasa takut gerung kita kat Tuhan. Kau takut kat COVID tu. Masa tu kita tahulah kita punya iman di mana. Kalau orang beriman ni, dia steady ya. Dia kata kalau Allah nak ambil aku musim ni pun, tafadhal, silakan. Memang Allah dah takdir dah. Jadi orang yang beriman, dia serah kepada takdir Tuhan. Orang yang macam kita ni, yang alfa, ghaflah, lara, leka, lalai, kita takut kat COVID tu nombor satu. Hari-hari buka, duk tengok, duk kira orang mati. Buat apa kamu duk kira orang mati? Kira hari iman tu dah makin naik ke belum? So bila kita duduk kena kurung macam ni Tuhan nak bagi kita iman, supaya iman kita tu naik. Dengan apa? Beramal ibadat. Bukan sudah mengadap handphone, duk mengadap TV, duk tu buat ini benda-benda yang lara lagi. Sedangkan musim ni musim ujian Tuhan. Allah bagi peluang kat kita. Sebab tu Nabi kata, azab ni wabak ni adalah azab kepada siapa-siapa yang Allah kendaki, tetapi rahmat kepada orang yang beriman, orang Islam. Rahmat Allah bagi. Kita duk nampak, macam mana rahmat ni lepas ni susah ni, nak makan tak boleh ni. Kita duk nampak benda yang negatif. Kita tengok sikit lagi apa akan jadi. Kita sama-sama tengok lepas ni, tengok macam mana Allah nak susun kehidupan kita orang mukmin. Orang mukmin, kalau dia takat jadi orang Melayu Islam, tak jadi apa lagi. Kalau dia duduk layan dengan perangai-perangai amarah lawamah tu, sampai bila pun macam tu. Habis COVID pun dia macam tu lagi. So jadi bila dia berhadapan dengan benda maksiat, hatinya masih lagi duk teringin lagi. Hati tu masih ada lagi. Tapi dia boleh lawan lah. Bila dia terkenalkan balik nikmat syurga, teringat balik macam mana cerita kisah-kisah kat syurga. Ni kita tak cerita lagi syurga macam mana. Nanti kita cerita pula syurga neraka macam mana kalau ada masa nanti insya-Allah. Jadi bila dah belajar pasal syurga, Allah dia kata, tak payahlah ke neraka ni, aku pun tak ada dah. Sebenarnya yang sedar ni orang tua je. Itu pun jarang yang dapat sedar cepat. Maka dengan sebab itu, istilah mujahadah ni sangat-sangat diperlukan untuk mujahadah. Jadi dalam hatinya masih lagi ada sifat-sifat mazmumah yang keji. Tapi dia sudah dapat mengenali penyakit. Dulu tak dapat lagi. Dia tak tahu penyakit lagi. Dia tak kenal syaitan macam mana. Dia tahulah diri dah dulu sombong, riak. Cuma dia tak mampu lagi nak melawan tu. Belum cukup kekuatan lagi. Pada bab ni lah dia perlukan guru. Macam mana nak didik. Dulu peringkat masa amarah, zikir apa nak baca. Ada juga orang tanya saya, Ustaz ni zikir apa nak buat ni peringkat ni. Naik sampai tu peringkat, dia naik ke lawamah, kita tengok, okey, kamu baca zikir ni pula. Tu dalam zikir kita ada peringkat 1, 2, 3, bukan apa. Nak sesuaikan dengan keadaan nafsu dia yang teruk tu kan, supaya dia dapat keluar tu. Nak bimbing dia. Naik nombor 5. Nombor 5 ni masih lagi tak ada jaminan syurga. Sampai di nafsu yang mana? Ya Allah jamin. Iaitulah nafsu mutmainnah. Yang mana dia sebut ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, redha lagi dia redha itu. Jadi insya-Allah di depan ni nanti kita akan sambung kepada yang nafsu yang lebih tinggi mutmainnah. So jadi pagi ni saya tekan ni dulu. Sebenarnya ada lagi nak cerita ni tapi dah tak sempat sebab dekat masa waktu dah. Dan mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita belajar ni pagi ni saya rasa bagi menekan kejahatan yang bersembunyi dalam jiwa sanubari kita tu, kita bawa dia keluar. Kita tekan supaya dia keluar, kita nak ganti dengan nafsu yang baik. Sebab kalau selagi kita kekal dalam nafsu yang jahat yang 3 ni, maka syaitan akan datang kat kita. Dan hati kita tu dia makin gelap, makin gelap. Tu Imam Ghazali kata bila banyak maksiat dia jadi gelap hitam. Bila hitam tu syaitan duduk kat situ.
Supaya syaitan keluar pada hati tu, kita kena keluarkan hitam tu, biar dia ada cahaya kat situ. Mana kita kena banyak merujuk balik kepada Allah, kena duduk dengan Allah selalu, duduk dengan para rasul, duduk dengan nabi, duduk dengan guru kita, duduk dengan para malaikat, duduk dengan para mukminin mukminat. Mungkin ada orang tanya, macam mana ustaz nak duduk dengan malaikat? Kamu pandang sudah kata malaikat ada depan kamu tu. Pandang orang mukmin, orang muslimin, orang segala nabi, segala rasul, kita pandang, hadir dekat mereka tu. Tak nak jadi salah. Bukan kita duduk sembah dia apa pun. Kan? Sekadar dia duduk. Itu ahli-ahli syurga belaka. Ni kita duduk pandang benda jahat hari-hari, duduk tengok dunia. Tak salah pula. Kita cerita macam ni, dia kata kita buat ajaran sesat pula. Yang kamu duduk cerita duduk berangan dunia tu tak salah. Tu lagi sesat. Sedangkan dalam Islam ni ada. Dalam tahiyat akhir sudahlah. Dalam tahiyat kita baca. Kita bagi salam kat Nabi tu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tu bagi salam kat Nabi tu tak sesat ke? Tak. Allah yang suruh. Bukan kita ada sembah Nabi. Kita sembah Allah, tapi kena ada Nabi. Kalau tak ada Nabi Muhammad, maka amal kita tak sampai kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kena hadir dengan siapa? Kena hadir dengan sekalian malaikat. Semua malaikat kita kena hadir. Allah banyaknya. Tak usah duk cakap, tak usah duk pandang. Faham sudah. Hadir, kata ada sudah. Kemudian, sekalian Nabi dan Rasul. Sekalian mukminin, sekalian muslimin. Bukan kita sembah dia. Cuma hadir di situ. Kemudian kita kata apa? Kita syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Dah Nabi Ibrahim pula kita pandang depan kita tu. Bukan mana kita sembah dia, sebab hati kita tetap menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, cuma kita hadirkan di situ. Tu dalam tahiyat. Siapa suruh baca tahiyat? Allah yang suruh baca macam itu. Sebab nak bagi tahu kat kita, kena sebut nama-nama ni. Sebagai apa? Tawasul kita kepada mereka tu. Tawasul tu. Sebab mereka ni adalah orang-orang kekasih Allah. Jadi bila Allah yang suruh tu, kenapa pula kita nak petikai benda-benda pelik-pelik macam ni? Tu cuma kita tak ngaji. Bila tak ngaji, kita tak faham. Jadi dulu cukup dulu, dia dah masuk kat zuhur dah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al azim.